Salam sejahtera dan salam serakku sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, AirAsia memainkan peranan yang lebih besar untuk mempromosikan Sarawak dalam wilayah kawasan pertumbuhan Asia Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM AGA dan juga destinasi antarabangsa lain. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata syarikat penerbangan tersebut berperanan membawa lebih ramai pelancong, pemain industri perniagaan serta pengembara untuk masuk dan keluar dari Sarawak. In my discussion recently with the CEO of AirAsia Berhad, Mr. Raid Aspat Rasman, we have urged AirAsia to also play a bigger role in promoting Sarawak within the BIM-Niaga region and other international destinations to bring in tourists, business players and travelers in and out of the state, in and out of Sarawak, and I hope this will be another milestone for AirAsia in Sarawak. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas menyambut ketibaan penerbangan AirAsia dari Singapura di lapangan terbang Miri pada Jumaat. Datuk Seri Lee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin berkata, AirAsia menyediakan laluan Singapura Miri selama 4 hari seminggu iaitu pada setiap Isnin, Rabu, Jumaat dan Ahad, manakala laluan Singapura Kuching pula beroperasi setiap hari. Ujar beliau lagi, selain AirAsia, Scott Airlines turut mengendalikan penerbangan dari Singapura ke Miri selama 2 kali seminggu dan Singapura ke Kuching selama 5 kali seminggu. Justru Datuk Seri Lee berharap dengan adanya 2 syarikat penerbangan itu yang beroperasi dari Singapura ke 2 lokasi di Sarawak, ia akan mewujudkan lebih banyak ketersediaan dan pilihan penerbangan serta tambang penerbangan yang lebih kompetitif untuk pengembara dan pelancong. Laporan seterusnya, sambutan Hari Raya Aidilfitri bagi masyarakat Muslim di Kapit pada tahun ini sudah pastinya meriah jika berbanding 2 tahun sebelum ini apabila negara menghadapi penularan wabak COVID-19. Malah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna Malaysia Datuk Seri Alexander Nathalinggi berharap Aidilfitri pada kali ini disambut dengan penuh harmoni dan menjadi wadah merapatkan hubungan kekeluargaan. Beliau berkata demikian dalam majlis berbuka puasa anjuran Lembaga Amanah Khairat Masjid Kapit di Dewan Masyarakat Melayu Kapit pada Sabtu. Pada majlis sama, Datuk Seri Alexander yang juga Ahli Parlimen Kapit turut mengumumkan geran kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Baru, JKKK Kampung Muhibah dan JKKK Kampung Bestari. Geran sama juga diperuntukkan kepada Masjid Jamek, Masjid Jabal An-Nur dan Surau An-Nur. Di Mukah pula, Adun Talian Royston Valentine menyantuni 20 golongan asnaf dengan menyampaikan sumbangan bersempena program Tazkirah Mesra Ramadan pada Khamis. Pada program tersebut, Royston turut menyampaikan sagu hati kepada peserta khatam Al-Quran. Majlis dimulakan dengan majlis khatam Al-Quran dan disusuli dengan Tazkirah Mesra yang disampaikan oleh Pegawai Dakwah Hikmat Cawangan Mukah, Ustaz Jami Andrew. Selesai menyempurnakan penyampaian sagu hati kepada peserta khatam Al-Quran pula, program diteruskan dengan majlis berbuka puasa, bacaan tahlil arwah dan diikuti dengan solat tarawih bersama komuniti setempat. Beralih ke kawasan Long Lama di mana program ziarah ukas semarak Ramadan telah disambut baik oleh umat Islam dan juga mereka yang bukan beragama Islam. Presiden Orang Ulu National Association ONA, Dato' Abu Bakar Abdullah alias Tom Blarik berkata, beliau bersyukur umat Islam kini kian bertambah di kawasan itu walaupun hakikatnya Long Lama merupakan kawasan pedalaman. Justru jelasnya aktiviti umat Islam di kawasan tersebut sentiasa dianjur bagi menyemarakkan lagi kerukunan selain menjalinkan silaturahim dengan penganut agama lain. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program tersebut di Masjid Darussalam Belarik baru-baru ini. Ujarnya ini menunjukkan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang aman dan berbilang bangsa serta agama di mana semua boleh duduk bersama dalam keadaan yang selesa. Sementara itu, beliau menyeru agar masyarakat sentiasa menjaga keselamatan diri dalam kemeriahan menyambut Hari Raya Aidilfitri, terutama bagi mereka yang balik ke kampung dari kawasan jauh seperti Kuching, Sibu atau Semenanjung Malaysia. Di Betong, Mercy Malaysia Sarawak Chapter dengan kerjasama Maybank Islamic telah mengadakan program kemasyarakatan Maybank Islamic Ramadan Relief dengan menyantuni 45 penerima pada Khamis. Simbolik penyerahan dimulakan di Anjong, usahawan Betong di mana sumbangan berupa bakul makanan diberikan kepada 34 penerima golongan asnaf dari 6 buah kampung Melayu iaitu Kampung Masjid, Kampung Tengah, Kampung Hilir, Kampung Pasar, Kampung Baru Hilir dan Kampung Baru Hulu.
Penyerahan tersebut telah disempurnakan oleh pengurus projek dari Mercy Malaysia Sarawak Chapter, Diana David Itang, serta disaksikan oleh penghulu kawasan Kampung Melayu Betong, Abang Suhaili Abang P. Lokasi kedua pula adalah di Pusat Pembinaan Mangsa Bencana Dewan Panglima Rentap, di mana sumbangan bakul makanan diberikan kepada tuai rumah August Jampi selaku wakil kepada 11 keluarga dari Rumah Panjang August Jampi, Ban Ulu Betong yang telah musnah dalam kebakaran pada 12 April lepas. Menurut Diana, Mercy pada sebelum ini hanya dikenali menerusi program membantu mangsa bencana alam, namun ia juga mempunyai program yang membantu golongan kurang berkemampuan seperti ibu tunggal dan golongan asnaf. Tambahnya, sebanyak 350 set bakul makanan telah diedar di seluruh Sarawak sepanjang bulan Ramadan ini. Sementara itu, program Maybank Islamic Ramadan Relief itu telah diteruskan di Dewan Ramadiyah Pusa pada Jumaat. Seramai 30 golongan asnaf dari 3 buah kampung iaitu Kampung Hulu, Kampung Tengah dan Kampung Hilir Pusa telah menerima sumbangan bakul makanan pada simbolik penyerahan yang juga disempurnakan oleh pengurus projek dari Mercy Malaysia Sarawak Chapter, Diana David Itang. Ketua-ketua kampung yang hadir telah berkesempatan merakamkan penghargaan kepada pihak Mercy atas bantuan disalurkan, di mana ia akan meringankan beban para penerima menjelang Hari Raya Aidilfitri nanti. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.